Antara paparan menarik hari ini. Suasana tak cukup rock, Noh Saleh tegur peminat. Di Perlis tiba-tiba Puteri Balkis panas dengan pelakon 14 tahun. Balas kecaman, jawapan Merkin dianggap tak matang. Ramli Sarip cerita pengalaman bina nama, hidup susah itu perkara biasa. Akibat fitnah dan campur tangan, Tash Yong dan Bos K buat keputusan nikah luar negara. Dalam diam, rupa-rupanya pelakon Tash Yong sudah bergelar isteri kepada pempengaruh media sosial sensasi iaitu Khairil Azli Abdul Aziz atau lebih dikenali sebagai Bos K. Pasangan ini bernikah pada 8 April lalu dalam satu majlis yang diadakan di luar negara. Tash atau Nur Natasha Shazlia Rosli 33 berkata mereka terpaksa merahsiakan hal tersebut kerana ingin menguruskan beberapa perkara penting sebelum bersedia membuat pendedahan kepada umum. Benar, kami sudah bernikah pada Ramadan lalu. Sepatutnya kami bernikah lebih awal dan mengadakan majlis di Malaysia. Namun disebabkan fitnah dan campur tangan orang lain, maka kami buat keputusan untuk bernikah di luar negara. Tiada istilah nak sorok atau kahwin terburu-buru. Kami utamakan hal yang penting dahulu iaitu bernikah. Yelah, kami pun selalu bersama. Jadi mahu elakkan fitnah, lebih baik kami nikah. Saya mohon maaf jika ada yang salah faham melihat kami sering bersama sebelum ini, katanya kepada wartawan. Dalam pada itu, Tash berkata suaminya yang berusia 39 tahun itu juga sudah bercerai dengan dua isterinya sebelum ini, namun mengambil pendekatan untuk tidak mengulas panjang mengenai hal tersebut. Bulan Ramadan itu kita jangkakan kita punya wedding tu dalam bulan November. Macam kita akan maklum pada Ustaz. Dengan akan buat besar-besaran ke bagaimana? Kita tengok kepada kesibukan pada masa tu nanti. Sebab sekarang ni memang jadual memang pack. Jadi bila jadual pack ni kita tengoklah sebab ada juga offer daripada luar negara untuk consultation dan juga untuk beberapa projek-projek branding. Jadinya kita tengok pada keadaan masa tu. Kalau masa tu adalah masa terluang seminggu ke 2 minggu, kita bolehlah plan besar sikit. Tapi kalau katakan pack masa tu, mungkin kita buat simple je. Okay, baik, Asyok. Ya. Maaf lah kalau mungkin beris hati ke bagaimana. Okay ni, kalau kita tahu mungkin bila awak berkahwin dengan Bos K, ramai yang mengatakan kami gunakan bahawa awak menukarkan rampak. So sebenarnya macam mana Asyok ni bila terkena dakwaan? Kalau ikutkan dari sudut hati wanita, of course lah kita tegur sebab kita tahu kejadian sebenar yang berlaku di sebalik tabir. Cuma benda terlalu privacy untuk dikongsikan dan kita pun tak nak menyebarkan aib atau fitnah kepada sesiapa. Tapi cukuplah saya mengatakan saya bukan seorang perampas sebab kita dah ada sesuatu perbincangan di sebalik dan dalam masa yang sama setelah dia melepaskan kata yang sebelum ni dan baru saya menjadi isteri dia yang sah. Jadi saya tidak ada orang kata mengganggu ataupun mengambil hak sesiapa di situ. Selebihnya kalau orang nak teruskan untuk fitnah, kita buat baik pun orang fitnah. Kalau kita tunjuk bukti macam mana pun orang yang nak memfitnah, dia sentiasa ada idea yang kreatif untuk cari isu lain pula untuk dikupas menjadikan satu isu yang asalkan lega lah di hati dia. So pada saya bukan lahir untuk puaskan hati semua orang. Cukup untuk as long as we happy dengan apa yang kita buat dan kita terus beri manfaat, alhamdulillah. Ada planet ada anak ni? Kita tengah berbincang lagi sebab kita punya dilema tu lah di antara career dengan ni ya. Busy sangat. Memang busy. Jadinya kita bagi masa sikit lah. Dan bagi masa untuk dia final lap. Dan baru kita plan. Tidak menganggap kesusahan itu adalah suatu perkara yang sukar untuk dilalui sebagai anak seni. Penyanyi Datuk Ramli Sarip merasakan ia hanyalah satu fasa kehidupan yang perlu dilalui oleh semua orang. Kata Ramli, 71, kumpulan band terkenal dari luar negara juga mengalami fasa kesukaran sebelum berjaya mencapai kejayaan yang gemilang. Saya dah tak nampak susah itu susah. Ia hanyalah suatu perjalanan yang kita perlu lalui dan perlu kita terima. Susah tu kadang-kadang mengajar kita untuk mencari solusi. Kalau baca sejarah kumpulan band dalam dunia seperti Queen, mereka angkat barang sendiri, katanya kepada wartawan. Dalam perkembangan lain, kumpulan Sweet Charity bakal kembali dengan konsert Berita Gempa yang bermula pada 29 Julai di Arena Larkin Johor Bahru. Tak nampak susah-susah. Ialah satu perjalanan yang kita kena lalui dan kita kena terima. Susah tu kadang dia mengajar kita untuk mencari solusi. Kalau tengok baca sejarah kumpulan-kumpulan dalam dunia, diorang Queen ke apa, diorang angkat barang semua. Pink Floyd rugi show dia, tapi sekarang besar gila dan beratus juta duit diorang. Jadi bukan kita rasa kita tak sampai kat situ, tetapi sekurang-kurangnya dia mengajar kita. Kalau kita tak berani nak melalui benda ni dengan cabaran dan apa, turun naik, lepas tu bila popular saja suka, tak popular tak suka, saya rasa tak adil lah dengan perjalanan tu. Saya rasa gitu. Cara kata Datuk tak menganggap itu susah. Mungkin kesukaran yang pernah dialami untuk naikkan nama Sweet Charity ni, apa yang Datuk boleh kongsikan je lah. Keyakinan lah. Muzik yang kita nak main tu kita mesti nak yakin dan suka, dan kita kena gunakan kreativiti tu. Macam mana nak tembus C,
peminat-peminat di jalanan tu, supaya mereka suka dan minat. Bila mereka minat dan suka, mereka beri sokongan, tak ada orang. Kalau dalam bahasa Inggeris yang kita ada people's power. Sebelum ini, pelakon yang kian popular iaitu Merkin dikecam netizen gara-gara bergambar dengan bintang filem Hollywood kelahiran negara Israel Gal Gadot. Susulan sudah dikecam ramai, pihak URTV official telah memuat naik satu video sesi temu bual Merkin membalas kecaman netizen selepas memuat naik foto bersama pelakon filem Wonder Woman terbabit. Katanya dia bergambar bersama wanita tersebut kerana kedua-dua mempunyai pekerjaan yang sama iaitu pelakon. Kebanyakan netizen yang meninggalkan komen merasakan penjelasan Merkin itu sememangnya tidak matang. Bagaimanapun, susulan hantaran yang dimuat naik dalam platform TikTok itu dikecam ramai, pihak URTV official telah memadam video tersebut. Okey. Sebab mungkin tak gambar dengan dia bukan sebab dia Israel ke apa, mungkin tak gambar dengan dia because of dia actor, mungkin buat actor. So dan for me tak ada salah lah. Bukan mungkin support dia pun, bukan mungkin support apa yang dia buat, mungkin dia suka dia sebab dia actor sama dengan Merkin. So why not, kalau ada chance macam tu. Kalau orang yang condemn Merkin pun, kalau jumpa Gal Gadot pun takkan gambar tak. So what's the difference? That's no different kan. So yeah. Melalui laman Instagram, pelakon muda hebat iaitu Puteri Balqis meluahkan rasa marah terhadap sikap seorang pelakon yang tidak puas hati dengan dirinya secara tiba-tiba. Biarpun tidak mendedahkan identiti selebriti tersebut, melalui hantaran tersebut, Puteri Balqis atau mesra dipanggil Akish memberi hint bahawa umur pelakon tersebut baru 14 tahun. Difahamkan artis berumur 14 tahun itu telah memeli beberapa individu lain termasuk Akish tanpa sebab di laman media sosialnya. Dalam pada itu, Akish turut berkata pelakon tersebut sering membuat konten menayang bahagian tubuhnya setiap hari kepada umum dan tidak pernah menerima sebarang anugerah sepanjang bergelar sebagai pelakon. Susulan itu, Akish meminta agar dia tidak disatukan dalam set penggambaran yang sama dengan pelakon terbabit kerana enggan melihat tingkah lakunya yang dipercayai punya teman lelaki lebih berusia biarpun masih di bawah umur. Ku rindu dirimu yang selalu temaniku. Aku rindu akan semua canda tawamu. Bayanganmu selalu hadir sejak kita tak berjumpa. Temaniku. Apa ini? Dah macam malam raya tak dapat mandi raya dah. Ada lagi. Tak. Sedap pula nasi goreng. Ya. Baru-baru ini, kumpulan penyanyi tempatan iaitu Hujan telah mengadakan konsert Aku, Muzik dan Kamu yang bertempat di Johor Bahru. Apa yang menarik perhatian orang ramai ialah apabila vokalis Noh Saleh telah menegur peminat yang menghadiri konsert tersebut. Menerusi video yang dimuat naik di laman TikTok, penyanyi berusia 38 tahun itu kelihatan seperti tidak berpuas hati dengan suasana konsert itu. Bukan itu sahaja, Noh turut mengatakan peminat yang berada di konsert itu seperti menyaksikan persembahan daripada penyanyi Hakim Rusli. Sedangkan tema konsert tersebut adalah rock. Meninjau di ruangan balas, rata-rata peminat menjelaskan bahawa mereka sudah kehabisan tenaga memandangkan konsert tersebut telah diadakan daripada pukul 3 petang. Bukan itu sahaja, ramai netizen yang mengatakan penonton yang hadir sebenarnya bukanlah peminat sebenar. Sebaliknya hanya sekadar hadir untuk menonton persembahan. Angkat. Saya tak faham, ni rock zone kan? Kenapa dia tak rock ah? Kenapa dia macam Galau lah. macam Hakim Rusli? Set. Kita bagi je lah yang tepi tu masuk. Satu masuk.
Rolas pun. Boleh tak? Okey. Sumpah, betul lah. Okey guys, buka.